Puan Izawani, alhamdulillah Puan Izawani sihat Puan Izawani. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, baik, kita dah ada 6 orang termasuk saya. Kita boleh mula dulu perlahan-lahan insya-Allah. Hari ini kita akan sambung surah Humazah. Surah Al-Humazah. Kalau Quran biasa ni muka surat 600. Muka surat 601. Muka surat 601. Boleh? Muka surat 601 surah Humazah. Okey. Alhamdulillah, kalau kita bermula lebih kurang 4 bulan minggu lepas, kita mula terjemah daripada surah Ad-Duha. Jadi kita dah berapa surah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hari ini surah yang ke-12 lah. Pengajian kita surah yang ke-12, surah Humazah. Boleh? Muka surat 601, surah Al-Humazah. Surah yang kedua dalam page ni. Surah yang kedua dalam muka surat kita ni. Okey, baik, baca doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Semua dah buka ya? Muka surat 601 surah Al-Humazah. Page 601 surah Al-Humazah. Boleh? Okey, baik. Surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104. Surah yang ke-104. Maksudnya daripada awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Humazah adalah surah yang ke-104. Okey. Manakala surah Al-Humazah diturunkan setelah surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah surah yang ke-31 diturunkan. Maknanya surah Al-Humazah adalah surah yang ke-32 diturunkan. Surah yang ke-32 diturunkan. Okey. Surah Al-Humazah adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah. Mengandungi 9 ayat. Mengandungi 9 ayat. Okey, surah ini mengandungi 9 ayat. Dan juga surah ini mengandungi 33 patah perkataan. 9 ayat. Okey, dan mengandungi 33 patah perkataan. Boleh? Okey. Minggu lepas kita bincang surah Al-As. Minggu lepas kita bincang surah Al-As. Wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi apa relate? Apa kaitan munasabah? Bahasa Arab sebut munasabah. Apa kaitan antara surah Al-As dengan surah kita malam ni? Itu surah Al-Humazah. Surah Al-As, Allah menceritakan tentang ciri-ciri manusia yang tak rugi. Ciri-ciri manusia yang tak rugi. Minggu lepas kita bincanglah, Allah menceritakan tentang ciri-ciri manusia yang tidak rugi. Itu orang beriman, beramal soleh, orang yang suka ataupun selalu berpesan-pesan tentang perkara yang benar, dan orang yang sabar dalam pesan memesan tersebut. Itu ciri orang yang tak rugi. Maka surah hari ini pula Allah mencerita tentang salah satu ciri-ciri orang yang rugi. Surah kita malam ni yang kita akan bincang ialah ciri-ciri orang yang rugi. Banyaklah ciri-ciri orang yang rugi ni. Sebenarnya banyak ciri-ciri orang yang rugi. Tapi malam ni kita nak fokus 2 je. Malam ni kita nak fokus 2 je. Apa dia 2 tu? Orang yang gagal jaga mulut. Okey, dalam surah ni
kita nak bincang dua ciri-ciri orang yang rugi. Banyak ciri-ciri orang yang rugi ni sebenarnya. Tapi dua kita nak bincang malam ni. Pertama, orang yang gagal jaga mulut. Okey. Yang kedua, orang yang tertipu dengan harta benda. Yang kedua, orang yang tertipu dengan harta benda. Jadi dua inilah kita nak bincang dalam ni, malam ni. Okey, baik. Manakala isi kandungan surah. Isi kandungan surah, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu orang-orang yang gagal jaga lidah. Satu. Yang kedua, orang yang tertipu dengan harta benda. Yang ketiga, nasib yang akan menimpa mereka di hari akhirat. Nasib yang akan menimpa mereka di hari akhirat. Okey, ini tiga perkara yang kita akan bincang malam ni dalam surah yang kita akan tiga perkara yang kita akan bincang dalam surah Al-Humazah ni. Boleh? Okey, baik. Apa terjemah Humazah? Humazah adalah pengumpat. Humazah adalah pengumpat. Maksudnya orang-orang yang mengumpat. Okey, orang-orang yang mengumpat. Itu terjemah Humazah. Okey, baik. Boleh? Ini muqaddimah surah Al-Humazah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemah ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Wailun ayat 1 kita masuk ayat 1. Wailun kecelakaanlah. Wailun kecelakaan. Terjemah wailun kecelakaan. Okey. Li bagi kulli setiap humazatin pengumpat. Okey. Lumazatin pencela. Itu terjemah dia. Lumazatin pencela. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat pertama kita. Tuan Haji Ishak Kasim boleh terjemahkan tak? Kecelakaan bagi setiap pengumpat pencela. Okey. Jadi awal-awal surah ni Allah Ta'ala nak mencela orang-orang yang rugi. Siapakah orang-orang yang rugi? Orang yang Allah kata orang yang mengumpat dan pencela. Kecelakaan. Bila sebut kecelakaan maksudnya dia akan ditimpa kecelakaan di dunia dan juga di hari akhirat. Menurut Dr. Wabah Zuhaili dalam kitab dia iaitu Tafsir Al-Munir mengatakan Al-Humazah ialah orang yang mengumpat dan mencaci orang lain dengan perkataan, perbuatan ataupun isyarat. Orang yang mengumpat, tak kisah mengumpat belakang-belakang, ataupun orang yang mencaci depan-depan menggunakan perkataan, perbuatan ataupun isyarat. Isyarat ni isyarat. Okey, isyarat lidah ke, isyarat tangan ke. Manakala lumazah ialah orang yang menggunakan isyarat kening dan mata untuk mengenakan orang lain, untuk memalukan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Okey, itu lumazah. Bahasa Inggeris panggil wink. Okey, buat isyarat mata. Okey, contohnya boleh tak tengok surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Tolong baca dia Puan Masyitah boleh? Muka surat 588. Ayat yang ke-29 30. Ayat 29 dan 30 ya Ustaz? Ya, page 588. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya mentertawakan orang yang beriman. Ayat 30. Dan apabila mereka, iaitu orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka
saling mengerdip-ngerdip matanya. Mengerdip-ngerdip matanya, isyarat mata. Dia mengumpat menggunakan isyarat mata. Okey, biasa kita buat kan. Biasa berlaku. Kita tak cakap guna mulut, kita tak tunjuk isyarat guna tangan, tapi isyarat mata macam tu. Bila kawan kita yang kita suka mengata kat dia, yang kita suka mengumpat dia masuk office ke, masuk kelas ke, kita pun buat isyarat mata pada kawan kita yang suka duk ngata kat dia macam tu. Isyarat mata. Wink, ya tara mazu. Okey, baik. Itu pendapat Dr. Wahbah Zuhaili. Ibnu Abbas kata, mudah Ibnu Abbas punya pendapat, humazah orang yang suka mencela. Dicela orang depan. Saya cela A. Saya kutuk A depan. Awak ni gini, awak ni pendek, awak ni gemuk, awak ni bodoh. Contohlah. Tu humazah. Adapun lumazah, saya akan cela dia di hadapan orang lain untuk memalukan dia. Tu lumazah. Kalau humazah, saya marah dia depan. Marah dia depan, jumpa dia depan, tanya orang tak ada ke, orang ada ke, orang tak ada ke, saya kata tak maki dia. Gemuk lah, bodoh lah, hitam lah, contohlah. Saya kata macam tu kat dia, itu humazah. Manakala lumazah, saya kalau jumpa dia, saya berdua je dengan dia, saya tak nak kutuk dia. Kenapa? Tak syok. Tak ada orang akan gelakkan dia, tak ada orang akan ketawakan dia, tak ada orang akan hina dia. Maka saya kena tunggu ramai orang sikit. Marah dia depan-depan, marah dia depan-depan orang ramai, barulah pertama dia akan malu, kedua saya berbangga. Hebat tak saya? Marah orang tu tak berani balas balik. Marah orang tu tak berani jawab balik. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun ulama-ulama tafsir Ibnu Abbas, Dr. Wahbah Zuhaili berbeza pendapat tentang ayat 1 ni, tapi kedua-duanya melibatkan dosa lidah. Jadi humazah ni, perkataan humazah yang kita nak bincang malam ni berasal daripada huruf ha, mim, zai. Ha, mim, zai. Adapun orang nama Hamzah, ramai orang nama Hamzah kan, orang Melayu nama Hamzah ramai. Orang Melayu nama Hamzah tu eja dia macam ni. Ha, mim, zai. Bukan dengan ha besar ni. Okey, bukan dengan ha yang ni. Ni orang nama Hamzah, ni eja dia macam ni. Hamzah. Singa. Boleh? Okey, boleh? Itu beza kalau humazah yang kita bincang ni huruf asalnya ha, mim, zai. Ataupun orang yang nama Hamzah radhiyallahu anhu, ni aja dia, ha, mim, zai. Hamzah ni salah satu nama singa. Singa banyak nama bahasa Arab, salah satunya Hamzun. Salah satu nama singa. Okey? Begitu juga Haidar. Nama singa juga Haidar. Alhamdulillah anak saya seorang nama Haidar. Okey, salah satu nama singa. Asadun, singa, banyak lagi lah. Okey. Tengok perkataan yang ada perkataan humazah, ha, mim, zai. Jadi kita tahu yang kita nak bincang malam ni ha, mim dan zai. Okey. Tolong baca dia boleh? Puan Izawani boleh tak tolong baca? Kita tengok sama-sama surah Al-Qalam. Muka surat 564. Muka surat 564. Boleh? Ayat berapa? Okey, 564 surah Al-Qalam ayat 10 dan ayat 11. Page 564? Ya, surah Al-Qalam 564 Okey. ayat 10 dan ayat 11. Okay. Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang suka bersumpah dengan tujuan kebatilan, lagi yang hina pendapat dan amanahnya. Ayat 11. Yang suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. So yang perkataan yang diterjemahkan oleh Puan Izawani tadi apa? Mencaci. So mencaci, yang suka mencaci. Jadi yang suka mencaci itu apa dia bahasa Arab? Hammazin. Hammazin. Jadi orang yang suka mencaci orang ni dalam bahasa Arab nama dia hammazin. Perkataan hammazin tu berasal daripada perkataan humazah ni lah. Boleh? Mencaci. Okey, satu lagi perkataan yang kita akan bincang malam ni dalam ayat 1 ni ialah wailul likulli humazatil lumazah.
Okey, tadi pencaci, pengumpat, ha, mim, zai. Yang kedua, lumazah. Lumazah ni huruf asalnya apa dia? Lam, mim dan zai. Lam, mim dan zai. Okey, kita terjemah tadi humazah pengumpat, lumazah pencela. Beza pendapat, ada kata ni depan-depan, ada kata ni belakang-belakang, ada kata depan-belakang, tak kisah. Berbeza dua ni lah. Okey. Tengok perkataan lumazah pula dalam Al-Quran. Perkataan yang ada perkataan lam, mim dan zai. Boleh? Lam, mim dan zai. Okey, baik. Tuan Haji Muhammad Zaidi tolong baca boleh? Ada tak? Baca mana? Muka surat 199. Boleh tak? Muka surat 199 ya. Ayat bawah sekali. Boleh? Ayat yang ke-79. 199. Ayat bawah sekali. Ayat 79. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca terjemahan dia, Tuan Haji. Okey. Kesanggupan mereka, maka mereka menghina dari mereka, menghina Allah dari mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 79, page 199. 199. Ayat Taubah, bawah sekali. right? Ya, Taubah. Ayat bawah sekali. Taubah. Ayat bawah sekali kan? 79 ni. Baca terjemahan dia. 79, okey. Jadi saya mula dengan ayat 79. Orang-orang yang mereka mencela, orang-orang yang memberi dengan sukarela dari orang-orang mukmin dalam sedekah, dan orang-orang yang tidak mereka memperoleh selain kesanggupan mereka, maka mereka menghina dari mereka, menghina Allah dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, terima kasih Tuan Haji Zaidi. Ayat 79 ni kalau kita tengok perkataan dia apa? Bermula dengan perkataan alladzina yalmizuna. Nampak kan yalmizuna kan? Ayat 79 surah At-Taubah page 199. Jadi perkataan yalmizuna tu ni, yalmizuna saya tulis kat skrin apa huruf asalnya? Lam, mim, zai. Betul kan? Lam, mim, zai. Daripada perkataan lam, mim, zai ini keluarlah perkataan wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah, lam, mim, zai, mencela. Nampak? Lam, mim dan zai mencela. Ayat ni turun, 79 ni turun tahu tak untuk siapa? Untuk munafik. Munafik zaman Nabi SAW. Bila Nabi nak pergi perang, Nabi minta sahabat-sahabat spend harta. Nabi minta sahabat-sahabat spend harta untuk pergi perang. Ada yang bagi sikit, ada yang bagi banyak. Yang bagi banyak, dia orang cakap apa? Bagi banyak-banyak tu nak menunjuk lah tu. Bagi banyak-banyak nak menunjuk. Nak tunjukkan orang yang dia konon duit banyak, dia kaya, dia nak sponsor banyak. Yang bagi sikit, dia kata apa? Banyak tu je bagi, banyak ni je bagi. Jadi kalau kita jenis untuk mengata ke orang, bagi banyak tak kena, bagi sikit tak kena, tak bagi langsung tak kena, bagi sederhana pun kita kutuk juga. Maka perangai kita samalah macam ni. Orang munafik 79. Duk kata ke orang. Orang tak bagi langsung kita kata, orang bagi banyak kita kata, orang bagi sikit kita kata. Orang yang bagi tu tak ada masalah. Kita ni masalah. Duk sedap nak kata ke orang. Boleh? Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Haji Rosli. Jemput, sila. Kita sekarang surah Al-Humazah ya, Tuan Haji Rosli, surah Humazah. Muka surat 601. Okey. Apa pun tafsiran, apa pun terjemah, ya Tun? Tak dengar Tun, tu kena mute kan? Nak cakap kata maaf saya pun masuk lambat. Tak apa. Okey, baik, tak ada masalah. Okey. Apa pun tafsiran, apa pun terjemah, semuanya melibatkan dosa lidah. Semua kita bincang malam ni melibatkan dosa lidah. Jadi orang yang rugi ke akhirat tahu tak siapa? Ayat surah kita sebelum ni menceritakan tentang wal as innal insana lafi khus, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi salah satu contoh orang yang rugi ke akhirat ialah orang yang gagal kawal lidah. Sama ada dia mengumpat belakang-belakang ataupun dia mencela depan-depan, dia adalah orang yang rugi.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man yatman li ma bayna lihyaihi wa ma bayna rijlaihi atman lahu jannah." Nabi kata, siapa yang boleh jamin untuk aku, dia boleh jaga anggota antara dua rahang. Anggota antara dua rahang di rahang kita. Apakah anggota antara dua rahang? Lidah. Siapa yang dapat jamin, dia boleh jaga anggota antara dua rahang dia, boleh jaga lidah dia. Wa ma baina rijlaihi, dan anggota antara dua kaki, itu kemaluan. Jadi Nabi kata siapa yang boleh jamin dapat jaga anggota antara dua lidah dan anggota antara dua kemaluan, anggota antara dua rahang dan anggota antara dua kemaluan, maka Nabi kata adman lahu jannah. Aku akan jamin syurga untuk dia. Aku akan jamin syurga untuk dia. Itu maknanya orang yang nak masuk syurga, di samping dia semayang, di samping dia buat amal-amal soleh, di samping dia bayar zakat, dia puasa bulan Ramadan, dalam masa yang sama dia kena jaga lidah dan jaga kemaluan dia. Itu hadis Nabi SAW. Okey, baik. Ayat 1 kita terjemahkan humazah tadi dengan mengumpat. Kat mana ayat Quran Allah tak bagi mengumpat? Tengok surah Al-Hujurat. Boleh tak tengok surah Al-Hujurat? Tolong baca boleh? Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh surah Al-Hujurat? Muka surat apa je Ustaz? Kejap muka surat 517. 517 ayat 12. 517 ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Menganjing kataan dia Tuan Haji Salahuddin. Mengunjing. Menggunjing. Apa terjemah menggunjing itu Tuan Haji Salahuddin? Bahasa Indonesia tu. Menggunjing tu orang kata mengadu domba kot. Okey, baik. Saya tak tahulah, saya tak pernah dengar lagi mengunjing tu bahasa, mungkin terjemah Tuan Haji Salahuddin bahasa Indonesia ke? Saya rasa Quran saya ni Syamil Al-Quran. Okey, baik. Yaktab tu mengumpat. Okey. Yaktab tu mengumpat. Okey, boleh. Jadi ini ayat yang Allah tak bagi mengumpat. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jauhlah kamu prasangka. Kerana prasangka ni kebanyakannya tak betul. Dan jangan kamu mencari-cari salah orang. Dan janganlah kamu mengumpat. La yaghtab, janganlah kamu mengumpat. Sebahagian kamu tak ada sebahagian yang lain. Dan Allah Ta'ala nak kata, betapa teruk dan kejinya perbuatan mengumpat ni, macam makan daging saudara. Keji tak kita tengok orang makan daging orang? Keji kan? Perbuatan tu keji kan? Macam itulah juga kejinya di sisi Allah, orang yang mengumpat saudaranya yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi tanya sahabat-sahabat, atadruna mal ghibah? Kamu tahu tak itu mengumpat? Maka sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi jawab pada sahabat-sahabat tadi, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan tentang saudara kamu di belakang dia benda yang dia tak suka. Kamu menceritakan tentang saudara kamu di belakang dia benda yang tak disuka. Dalam hadis lain, riwayat daripada Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, apa itu mengumpat? Maka sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi jawab, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tak suka. Maka sahabat tanya balik Nabi, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya apa yang kita kata memang betul daripada dia?
apa yang kita kata ni memang betul ada pada dia. Macam mana? Memang betul. Memang betul dia mencuri. Memang betul dia buat dosa semalam. Memang betul dia ambil benda haram tu. Memang betul dia buat benda haram. Memang betul. Maka Nabi SAW jawab, jika betul apa yang kamu katakan, maka itulah mengumpat. Dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka itulah fitnah. Jika tidak ada pada dia apa yang kamu katakan, itulah fitnah. Mengumpat ni kita cakap benda yang betul berlaku pada orang tu. Betul dia buat. Kita ceritakan pasal dia. Maka itulah namanya mengumpat. Kalau tak betul, maka itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Dua-dua. Ya. Dalam saya punya translation ni, dia guna janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, termasuk mengintip. Betul? Betul? Okay. Maksud mengintip ni ialah kita sengaja mencari salah orang yang dia buat secara dia seorang-seorang. Dia minum arak, dia seorang, tak terlibat orang lain. Okey. Dia berzina dengan girlfriend dia, tak terlibat orang lain. Contohlah. Maka kita sengaja pergi intip. Tu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau kita dapat tahu dia buat salah melibatkan orang lain. Dengan cerita dia ada mencuri rumah orang semalam. Jadi kita nak tahu betul tak dia mencuri rumah orang. Malah ni kita intip dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab kesalahan yang dia buat melibatkan orang ramai. Maka boleh untuk kita intip, untuk kita ambil tindakan terhadap diri dia. Jadi ayat yang kita bincang ni mengumpat, mencela, semuanya melibat. Masih tak boleh mengumpat, tak boleh mengumpat. Ya. Pasal kita dengar cerita baru-baru ni lah, banyak cerita orang-orang berkenamaan yang buat begitu, buat begini. Kita tiap hari kita bercakap itu saja. Saya pun kadang-kadang letih dengar juga. Itu mengumpat je. Ataupun pasal tu orang-orang tu orang ramai, orang kenamaan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melibat hak ataupun harta-harta rakyat. Okey, baik. Kalau boleh mana nak sentuh pasal tu Tun. Tapi tak apalah, dah Tun dia tanya. tak apalah. Ini bukan pada dia, pada semua kita lah, termasuk saya. Okey, baik. Terima kasih Tun. Tak ada masalah Tun. InsyaAllah saya cuba terangkan. Okey, boleh tak muka surat 102? Boleh tak buka muka surat 102? Buka muka surat 102. Ayat atas sekali. Tolong baca dia boleh? Puan Rafidah Abdul Ghani tolong baca muka surat 102 ayat atas sekali. Surah apa Ustaz? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Page 102 ayat 148. Ayat berapa Ustaz? 148 ayat atas sekali. 148. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Ni jawapan pada soalan Tun tadi. Terima kasih Puan Rafidah Abdul Ghani. Sama. Okey, nampak bagus terjemah tu. Semula Puan Rafidah ada satu perkataan tambahan tu. Saya suka. Kalau tidak kan ayat ni tak ada pun, tapi tanpa perkataan tambahan tu saya suka. Semula boleh tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang. Okey, cukup Puan. Terima kasih Puan Rafidah. Untuk mendedahkan kejahatan orang. Tu poin saya. Walaupun ayatnya tidak ada lafaz untuk mendedahkan kejahatan orang. Dari sudut lafaz ada. Dalam ikut bahasa Arab, tengok la tidak, yuhibbu suka, Allah. Al-jahra, orang yang berterus terang. B dengan asuk kejahatan. Mi daripada al-qaul kata-kata. Jadi dalam terjemah Puan Rafidah tu diterangkan terus. Allah tak suka berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang lain. Tak boleh. Saja-saja nak dedah kejahatan orang lain. Tak boleh. Illa man zulim. Kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh mendedahkan kejahatan orang yang menzalimi dia. Jadi boleh ke tak boleh mencerita buruk orang, menceritakan keburukan orang? Bab fitnah memang tak boleh.
Tak ada lagi mana-mana ustaz kata boleh fitnah. Tak ada lagi mana-mana ajaran agama Islam mengatakan boleh kita fitnah orang. Tak ada lagi. Adapun mendedahkan kezaliman orang lain, maka Imam Nawawi tulis ada 6 tempat. Ada 6 tempat boleh kita dedahkan kesalahan orang lain. Boleh ya? Ada 6 tempat kita boleh mendedahkan kesalahan orang lain. Okey. Jadi mungkin dalam 6 ni ada jawapan pada soalan tu tadi. Okey, pertama, sebagaimana terjemah yang sahabat kita terjemah tadi, orang yang dizalimi. Ada orang pukul kita, ada orang ambil barang kita, maka kita report kat polis. Kita buat report polis. Masuk report polis tu kita sebut tak nama dia, apa dia buat, kita sebut kan? Kita sebut tak kesalahan dia? Sebut. Tu cerita kesalahan orang secara terang-terangan, mendedahkan kesalahan orang secara terang-terangan. Boleh, sebab kita dizalimi. Allah sebut dengan jelas ayat tadi. Kecuali orang yang dizalimi. Saya mengajar sekolah Al-Tafiz. Kalau ada pelajar-pelajar kena buli. Jadi pelajar yang kena buli ngadu kat saya. Ustaz, ada orang buli saya. Saya pun tanya dia, siapa buli? Tak nak beritahu nama dia Ustaz, nanti gumpat. Baguslah, kalau dia tu biar dia buli awak lagi lah, senang. Dah tak nak beritahu nama, susah. Boleh. Dia boleh sebut nama pembuli dia kat saya. Ustaz, ada orang buli saya. Nama dia sekian-sekian. Dia buli macam mana? Dia sepak, dia terajang. Contohlah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia mengadu kerana dia dizalimi. Itu yang pertama. Boleh. Tak jadi mengumpat, tak jadi mencela, tak jadi berdosa. Ni yang pertama. Ini Imam Nawawi tulis. Boleh? Yang kedua, boleh kita bercerita tentang kekurangan orang lain ataupun kita nak memperkenalkan. Kita boleh mengata buruk ataupun menggunakan panggilan yang buruk untuk memperkenalkan. Contoh, kat tempat kita, ada 5 orang nama Ismail. Kat kawasan kita ada 5 orang nama Ismail. Orang tanya, Ustaz beli kat mana barang ni? Saya beli dengan Haji Mail. Haji Mail mana sebut nama ayah dia orang tak kenal. Maka saya kata apa? Alah, Haji Mail yang gemuk-gemuk pendek tu. Haji Mail yang gemuk-gemuk pendek. Panggil orang gemuk, panggil orang pendek, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi untuk memperkenalkan, boleh. Sekat tu je lah. Janganlah pula sampai bila-bila panggil dia Mail gemuk, Mail pendek. Tak boleh. Jadi kita panggil orang tu Mail gemuk, Mail pendek untuk memperkenalkan. Tak ada masalah. Mail mana? Sebut nama, pakai kereta apa, orang tu tak cam lagi. Rumah dia kat mana tak cam lagi. Lalu kita kata, alah, Haji Mail yang gemuk-gemuk pendek tu. Ya. Baru dia kenal. Tak ada masalah. Benda tu tak jadi masalah untuk memperkenalkan seseorang yang tak dikenali. Sebaik-baiknya janganlah guna perkataan tak ada. Tapi kalau tak boleh juga, kena guna nama tu. Maka boleh. Tu yang kedua. Boleh? Ni kalau hari-hari jumpa depan-depan, pendek, gemuk, hitam. Tu tak boleh. Allah Ta'ala tak suka. Tu tak boleh. Okay? Menceritakan buruk. Walaupun memang betul-betul dia pendek. Walaupun betul-betul dia hitam. Walaupun betul-betul dia gemuk. Tak boleh panggil dengan panggilan tersebut. Yang ketiga, yang ketiga ni mungkinlah boleh menjawab persoalan tu tadi. Mengingatkan orang supaya berwaspada terhadap kezaliman orang lain. Mengingatkan orang lain supaya berwaspada terhadap kezaliman orang lain. Contoh macam ni lah. Saya ni masa belajar dulu, saya sekelas, seasrama dengan sahabat baik saya. Nama dia Abdullah. Contohlah ni sekadar contoh. Nama dia Abdullah. Jadi masa belajar dulu, dia 2-3 kali kena tangkap dengan pihak sekolah sebab mencuri duit tabung surau. 3 kali kena tangkap dengan pihak sekolah, curi duit tabung surau. Kita masuk di rumah kat surau, dia curi. Dia kawan baik saya ni. Dia kawan saya lah, bukan kawan baik lah, kawan saya. Tapi saya tahu, dia dah 3 kali kena tangkap pihak sekolah. Tiba-tiba lepas habis belajar, sebab dah habis belajar tahfiz, orang panggil dia ustaz lah. Tiba-tiba, jemaah surau saya nak lantik dia jadi bendahari. Nak lantik jadi bendahari surau, tolong pegang duit. Saya seorang je tahu yang dia masa belajar dulu 3 kali kena tangkap dengan pihak sekolah sebab curi duit tabung surau. Maka boleh ke tak boleh?
saya cerita buruk dia pada pengerusi surau, pada imam-imam yang lain, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak jadi masalah. Saya jumpa tuan ngurusi. Minta maaf lah, tuan ngurusi nak lantik ustaz tu jadi bendahari. Saya nak beritahu sikit lah. Masa belajar dengan saya dulu, 3 kali kena tangkap pihak sekolah. CCTV memang jelas nampak dia ambil duit tabung surau. Curi lah. Jadi apa tujuan saya beritahu tu? Bukan nak burukkan dia, bukan nak jatuhkan dia, tak. Untuk menyelamatkan duit tabung surau daripada kena curi dengan dia. Sebab memang ada rekod. Betul dia buat sebelum ni. Jadi boleh ke tak boleh saya cakap pada pengerusi surau, cakap pada ustaz-ustaz yang lain tentang kesalahan dia sebelum ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Apa maksud dia? Untuk mengingatkan orang lain berwaspada terhadap kezaliman dia. Ada seorang kawan saya ni, contohlah dia pinjam duit saya. Sampai sekarang tak bayar-bayar. Dah 10 tahun dah pinjam duit saya, sampai sekarang tak bayar-bayar. Tiba-tiba dia nak pergi pinjam duit orang surau saya yang lain. Dia nak pinjam duit orang surau saya yang lain. Saya dapat tahu. Tuan Haji nak pergi mana? Saya nak pergi minum dengan si Fulan ni. Dia nak pinjam duit saya. Nak bisnes katanya. Maka masa tu saya kata, Tuan Haji nak bagi pinjam tak nak bagi pinjam, terpulanglah. Tu urusan Tuan Haji. Tapi dia ada hutang dengan saya, sekian-sekian amount, dah 10 tahun. Minta tak pernah bayar. Boleh ke tak boleh? Saya cakap macam tu. Boleh. Hukumnya adalah harus. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan orang lain daripada dizalimi macam saya juga. Bahkan, bab yang ketiga ni, bahkan pada setengah keadaan, hukumnya boleh jadi wajib. Pada setengah keadaan, hukum boleh jadi wajib tau. Cerita buruk orang jadi wajib. Bila wajib? Ni contoh nak beritahu wajib. Macam ni. Saya ada seorang kawan. Contohlah ni, kawan ni saya kenal lama lah. Kebetulan dia jiran saya sejak kecil lagi. Jadi dia jiran saya tahu semua kisah hidup dia. Kena tangkap sebab curi motor. Kena tangkap sebab terlibat jual dadah. Okey, pernah sekali kena tangkap pihak sekolah masa tengah minum arak. Contoh. Ni sekadar contoh. Saya kenal dia ni. Kemudian bulan lepas pula saya tahu dia kena tangkap sebab dalam beg dia ada barang-barang terlarang. Contoh. Lepas tu dia masuk Minang. Dia masuk Minang salah seorang anak orang surau saya. Contohlah ni. Dia masuk Minang salah seorang anak IJK surau saya. Maka IJK tu pun jumpa saya. Ustaz, si Fulan tu dia masuk Minang anak saya. Macam mana pendapat Ustaz? Okey ke tak okey? Dia nak masuk Minang anak saya. Masa tu saya tak boleh jawab. Okey. Dalam keadaan saya tahu siapa dia, saya tahu apa kesalahan dia, saya tahu rekod-rekod dia, maka masa tu kalau saya jawab okey, apa niat saya? Nak tutup aib saudara saya. Berdosa saya. Sebab orang tu nak pilih jadi menantu dia tu. Bukan 2 hari jadi menantu, bukan 2 tahun jadi menantu, semua hidup. Jadi masa tu saya wajib cakap kat orang tu, Tuan Haji, okey, dia ni saya kenal lama, dia pernah ada rekod gini. Tak tahulah sekarang dia dah taubat ke belum. Tapi ni rekod dia yang saya tahu. Sejak saya kenal dia sejak kecil, daripada kecil saya kenal dia rekod-rekod dia. Maka masa orang tu tanya saya, apa pendapat Ustaz tentang dia, saya kena cerita semua yang saya tahu. Tak boleh tambah-tambah lah. Niat saya apa dia? Nak selamatkan orang daripada takut menjadi mangsa lah. Ingat ke baik rupanya perangai tak betul. Contoh. Kalau masa tu dia terlibat dengan dadah, saya wajib kena cerita. Dia memang terlibat dengan dadah. Pernah 2 kali kena masuk pusat serti sebab dadah. Contoh. Boleh. Termasuk juga, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, tahu tak, ada satu tajuk, memang kena ngumpat tajuk ni. Dalam satu ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, ada satu tajuk, memang kena ngumpat. Nama dia Jarah wa Ta'dil. Jarah wa Ta'dil. Apa makna Jarah wa Ta'dil? Terjemah jarah ni melukakan. Ta'dil ni menghukumkan adil bagi seseorang. Dalam ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, dia panggil ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu ni tak diajarlah di surau masjid. Di surau masjid, kita bincang hadis tu, apa makna dia, apa kehendak dia, apa relate dia. Tu hadis. Adapun jarah wa ta'dil ni, kita bincang tentang chain, sanad. Hadis tu. Hadis ni dengar daripada imam ni, dengar pada 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 ni. Sampailah sekali Nabi SAW. Boleh? Di setiap satu orang ni kita bincang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Kita bincang. Setiap seorang ni.
Orang pertama ni, dia ni kita hukumkan dia jujur ke tak jujur. Orang pertama ni. Orang kedua jujur ke tak jujur. Orang ketiga jujur ke tak jujur. Jadi dalam ilmu hadis ni, tuan-tuan, satu kitab, satu fun, satu pelajaran untuk mengumpat orang-orang terlibat dalam hadis. Apa tujuan kita cerita ni? Oh, orang ni tak boleh percaya, ada rekod menipu. Orang ni tak boleh percaya, fasik. Kadang-kadang tinggal semayang, kadang-kadang tak puasa bulan Ramadan. Apa tujuan kita bincang ilmu hadis ni? Kita mengatakan orang ni tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Orang ni boleh dipercayai. Apa tujuan dia? Kita nak mengelakkan orang ramai agar tak ambil hadis daripada dia. Ni ada dalam ilmu hadis. Maka ngumpat ke tak ngumpat? Ngumpat cerita buruk orang. Cerita kekurangan dia. Cerita kesalahan dia. Dia pernah menipu. Kita cerita pada orang. Dia pernah menipu. Boleh ke tak boleh? Dalam ilmu hadis boleh. Kenapa boleh? Untuk mengelakkan orang ramai daripada ambil hadis dengan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi cerita kesalahan kaitan dengan hadis lah. Janganlah cerita benda lain pula. Dia boleh ke tak boleh? Boleh. Ada pun yang ketiga kita bincang ni. Ada pun yang ketiga kita bincang ni. Ada orang dia kata apa? Oh, Ustaz, saya cerita pasal keburukan dia nak mengelakkan orang lain daripada menerima kezaliman dia. Soalan tu tadi kan. Saya cerita keburukan dia, kesalahan dia, agar orang lain tak pilih dia. Jadi orang ada jawatan sebab dia ada rekod tak baik. Tuan-tuan, kalau untuk cerita agar orang tahu kesalahan dia, sekali cukuplah. Betul kan? Sekali cukuplah cakap, dia ni dulu pernah buat salah sekian-sekian. Ini hari-hari dalam grup cerita pasal salah dia. Hari-hari, setiap kali pergi kedai makan, apa cerita baru pasal dia? Setiap kali jumpa kat majlis surau, apa cerita baru pasal dia? Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak kalau hari-hari duk cerita kesalahan orang yang sama, tak kisahlah kat surau ke kedai makan ke, okey, agak-agak masih lagi termasuk golongan ketiga ni tak? Maka ulama kata, mengumpat ni dia ada syok dia. Mengumpat ni ada syok, ada manis dia. Benda dosa ni kan seronok. Maka kita sendiri tahu. Kita cakap keburukan dia untuk seronok-seronok, ataupun kita cakap keburukan dia memang niat kita satu saja, untuk mengelakkan orang lain menerima kezaliman, tak dapat kezaliman daripada dia. Jadi bab nombor 3 ni, boleh cerita buruk orang, mengumpat orang untuk mengelakkan kezaliman dia kena pada orang lain, boleh. Tapi tahap dia kita pun tahu. Tahap dia kita sendiri tahu. Aku cerita nak seronok-seronok ke? Ataupun aku cerita memang betul-betul nak menyelamatkan orang lain daripada kezaliman dia. Kalau hari-hari dah cakap benda kesalahan dia pada orang yang sama. Kita jumpa haji ni, hari-hari kita burukkan haji tu. Benda sama je cakap hari-hari. Dah ulang 10 kali dah kesalahan tu. Agak-agak masih lagi ke termasuk dalam golongan yang ketiga ni. Okey? Jadi jawapan pada soalan Tun tadi, boleh cerita buruk orang dengan tujuan untuk mengelakkan orang lain dapat kezaliman daripada dia. Tapi kalau hari-hari duk cerita dah 5-6 tahun dah cerita buruk dia, okey, maka takut jadi yang lain. Nombor 3. Nombor 4 boleh ngumpat orang bila pelaku maksiat tu melakukan maksiat secara terang-terangan. Bila orang yang buat maksiat tu, dia buat maksiat secara terang-terangan. Bila orang buat maksiat secara terang-terangan, maksudnya dia kisah tak orang tahu? Dia tak kisah pun orang tahu. Kalau dia tak nak orang tahu dia punya dosa maksiat, dia buat sembunyi-sembunyi, buat tempat orang tak nampak, buat kat luar negara. Tu tujuan dia buat jauh-jauh, buat tempat orang tak nampak, dia tak nak orang tahu. Tapi kalau dia buat secara terang-terangan, maka dipanggil mengumpat tak? Contoh seorang wanita tak tutup aurat, pakai seksi pergi kerja, tak pakai tudung, pakai skirt. Contohlah. Kita pun cakap, anak si fulan tu pergi kerja tak pakai tudung, tak pakai skirt. Jadi agak-agak orang tu tahu, dia marah ke tak marah? Benda tu dia buat secara terang-terangan. Ataupun ada orang-orang yang keluarkan statement, dan statement dia tu kita tahu salah. Kita ulang balik apa statement dia cakap. Jadi ngumpat tak? Tak jadi ngumpat. Jadi ngumpat kan? Tak jadi ngumpat. Sebab dia cakap secara terang-terangan. Tak jadi mengumpat. Boleh? Tu yang nombor 4. Nombor 5, minta fatwa. Boleh cerita kesalahan orang untuk minta fatwa. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Okay? Kita ada seorang isteri, suami dia tak solat. Dah tak solat, suami dia juga tak bagi nafkah pada dia. Contoh, seorang isteri, suami dia tak solat,
dan dalam masa yang sama tak bagi nafkah pada dia. Maka boleh tak isteri ni pergi jabat agama, tanya pendapat orang jabat agama? Boleh. Nak minta fatwa. Dia kata, macam mana suami saya tak solat, macam mana nak buat? Boleh. Suami saya ni bagi duit sikit kadang-kadang. Kadang tak bagi langsung. Macam mana nak buat? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dia nak minta fatwa, nak minta pendapat daripada orang jabat agama. Macam mana nak buat? Apa patut saya buat? Apa tindakan yang patut saya buat sebab dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Untuk minta fatwa boleh ke tak boleh? Boleh. Tak menjadi masalah. Ataupun kita ngadu dekat hakim, kita ngadu dekat qadi ataupun dekat mufti, tuan mufti, kat tempat saya ni, okey, imam dia semayang gini ni. Patutnya salah. Macam mana nak pendapat tuan mufti? Kita minta fatwa. Kita sebut nama orang tu, kita sebut kesalahan dia, tujuan dia nak minta fatwa. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tuan mufti, anak saya ni tak nak semayang, macam mana nak buat? Anak saya dah cakap pasal aurat puluh-puluh kali, tak nak buat, tak nak tutup aurat juga, macam mana nak buat? Boleh ke tak boleh? Boleh, sebab kita nak minta fatwa. Nak minta pendapat ustaz tu, nak minta pendapat orang yang kita tanya. Boleh? Dalam hadis yang lain kan. Ni saya nak cakap untuk orang yang diminta fatwa, ustaz-ustaz, mufti-mufti. Nabi kata apa tahu dalam sebuah hadis? Nabi kata, al-mustasyar mu'taman. Ni peringatan untuk ustaz-ustaz. Al-mustasyar, ni hadis ni. Al-mustasyar mu'taman. Shin orang yang diminta pendapat. Al-mustasyar, orang yang diminta pendapat. Mu'taman adalah orang yang diberi amanah. Ni hadis ni. Orang yang diminta pendapat adalah orang yang diberi amanah. Ni hadis Nabi. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta pendapat, orang tu sebenarnya diberi amanah. Contoh macam ni lah. Contoh, ni sekadar contoh. Ada seorang wanita ngadu kat saya. Ustaz, suami saya ni gini. Macam mana nak buat? Apa patut saya buat? Apa amalan-amalan patut saya buat? Jadi bila dia ngadu kat saya, apa tujuan dia? Supaya bagi nasihat. Supaya saya bagi nasihat, saya bagi jalan. Tu je lah. Saya rajin pula cerita kat orang. Dia tu kelayan sokong dengan suami dia. Mana ustaz tahu? Dia ngadu kat saya. Oh, dia tu sokong kena pukul dengan suami dia. Mana ustaz tahu? Dia ngadu kat saya. Dia tanya pendapat saya. Oh, suami dia tu garang tau. Suami dia tu garang. Selalu pukul dia, marah-marah dia. Oh, ya ke ustaz? Mana ustaz tahu? Saya nak pergi haji tahun lepas. Dia suruh saya doa supaya Allah lembutkan hati suami dia. Supaya jangan garang sangat. Orang tu cakap kat saya seorang. Minta pendapat saya seorang. Suruh saya seorang doa untuk suami dia. Saya rajin pula buka mulut cerita kat orang. Apa masalah family dia? Apa masalah suami dia? Ataupun si suami ngadu kat saya masalah isteri dia. Patutnya saya simpan lah benda tu sebagai rahsia. Walaupun orang yang cakap tu tak cakap apa kat saya. Ustaz yang beritahu orang. Saya ngadu kat ustaz seorang ni. Ustaz yang beritahu orang lain. Walaupun dia tak cakap macam tu kat saya. Bila dia tanya pendapat saya diberi amanah untuk simpan cerita tersebut. Hati-hati. Ni ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz, mufti-mufti. Orang banyak ngadu masalah. Masalah family, masalah suami, masalah isteri. Orang ada masalah untuk dia bagi jalan, bagi pendapat, bagi amalan-amalan tertentu. Bukan suruh cerita dalam ceramah. Pergi ceramah macam orang cerita. Semalam ada ngadu kat saya, suami dia gini. Itu bukan benda yang baik. Orang tu lawyer macam mana ustaz? Lawyer pun bila anak guam kita cerita kat kita tak boleh cerita kat orang lain. Ya. Dalam undang-undang sivil ada macam tu juga. Ya. Jadi kalau lawyer tu rajin buka mulut cerita kat orang, macam mana boleh dia ambil tindakan lah, macam mana? Dia pecah amanah. Pecah amanah. Yes. Okay, lawyer pun sama juga. Terima kasih tu. Bak lawyer ni tanya Tun lah. Okay. Bak lawyer buruk, insyaAllah saya boleh jawab lah. Okay, itu dia panggil orang yang diminta pendapat kena sembunyikan. Itu yang nombor berapa tu? Nombor 5. Yang keenam. Ustaz, nak tanya yang tadi tu, kalau macam orang bagi ceramah, dia nak bagi contoh tapi dia tak sebut nama orang tu. Okay. Boleh ke? Boleh. Tapi sebaik-baiknya jangan. Lainlah kalau dia penceramah kampung. Orang tanya dia tu orang kat Kedah, dia ceramah kat Kelantan. Dan dia bukan penceramah yang famous. Tak ada masalah. Kita bayangkan. Kita mengadu masalah pasangan kita kat seorang ustaz famous ni. Ni sekadar bayangkan Puan Liza Kalau tak sebut nama boleh, tapi boleh, hukumnya boleh Puan Liza, tak ada masalah. Tapi bayangkan saya mengadu masalah pasangan saya kat seorang ustaz. Ni contoh.
Tiba-tiba dalam ceramah di YouTube, dia ceramah kat negeri lain. Kat YouTube ceramah dia, saya tengok, dia cerita sebiji apa yang saya cerita kat dia. Apa perasaan saya masa tu? Dia cerita pasal aku ni. Dia cerita pasal aku ni, cerita pasal aku. Walaupun dia tak sebut nama saya dalam ceramah tu. Cerita pasal aku ni. Sebiji dalam cerita dia. Macam aku tanya dia minggu lepas. Jadi agak-agak lah Puan Liza Puan Liza, agak-agak kita senang ke tak senang dengan situasi tu Puan Liza? Puan Liza? Yes. Rasa kita senang ke tak senang dengan situasi ataupun cerita yang tu? Tak senang lah. Tak senang. Okay. Lagi bagus kita tak payah cerita. Lagi bagus kita gunakan ayat tu untuk tidak menunjukkan contoh si fulan tanya. Kita gunalah ayat-ayat penceramah lah ni, penceramah ustaz-ustaz. Jangan bagi spesifik sangat macam orang tu tanya. Walaupun tak sebut nama, boleh. Tapi bayangkan kalau orang tanya tu tahu, oh, ustaz ni cerita pasal aku lah. Nak setiap kali dengar ceramah dia, cerita tu dia bawa ke mana-mana. Apa perasaan kita? Cerita aku lagi, satu Malaysia dah dijaja cerita aku. Cuma tak sebut nama aku je lagi. Contohlah. Jadi bagusnya tak boleh lah, bagusnya tak payah. Boleh? Okey, baik. Tu yang kelima. Yang keenam. Ustaz nak tanya, kalau yang dia berceramah tu, dia nak cakap bagi tujuan pengajaran, peringatan kepada orang, macam boleh. mana niat dia tu? Boleh. Boleh lah. Walaupun dia duduk ulang banyak kali cerita yang sama. Boleh, tak ada masalah. Boleh lah, okay. Tak ada masalah. Cuma bagusnya dia tak bagi cerita spesifik. Dia tak bagi spesifik sangat. Tu yang bagus. Boleh? Okey, baik. Yang keenam ataupun dia bagi macam ni lah, ada orang ngadu kat ustaz-ustaz. Contoh dia ayat dia, ada orang duk ngadu kat ustaz-ustaz. Dia tak mention diri dia seorang, contoh. Jadi dia jangan guna ayat-ayat yang menunjukkan dia tahu detail cerita tu daripada orang tertentu. Jangan guna ayat macam tu. Dari segi hukum boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Okey, baik. Yang keenam, meminta tolong untuk menghapuskan kemungkaran. Contohnya macam ni. Orang tu tak zalimi saya. Jiran saya, mak ayah dia pergi bercuti luar negara. Anak lelaki dia bawa balik perempuan masuk rumah. Anak lelaki jiran saya bawa perempuan masuk rumah. 2-3 orang. Mana ada kaitan dengan saya pun. Dia tak zalimi saya pun. Bukan dia bawa balik anak perempuan saya. Contohlah. Maka saya tak suka tengok keadaan tu. Maka saya pun pergi mengadu kat Tok Imam. Tok Imam, anak jiran saya buat benda tak betul. Tok Imam pun tanya, apa yang tak betul tu? Tak nak beritahu lah, takut dia ngumpat. Tok Imam kata apa? Baik tak mari jumpa aku, balik rumah je lah senang. Kena cakap, Tok Imam, anak jiran saya buat masuk perempuan. Dan saya yakin perempuan dia masuk tu bukan adik-beradik dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tujuan saya untuk meminta pihak-pihak tertentu menghapuskan maksiat. Mencegah maksiat yang sedang dilakukan. Boleh ke tak boleh? Maka hukumnya adalah boleh. Boleh? Tu jawapan dia tu ni. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nak terangkan pun, tapi tu dah tanya, saya terangkan teruslah. Timbul satu soalan buat mengumpat ni. Adakah mengumpat orang kafir dikira mengumpat? Kalau mengumpat pesalah Islam tu, memang semua ulama kata mengumpat lah. Tapi mengumpat orang kafir, kita mengumpat non-Muslim. Mengumpat ke tak mengumpat? Siapa pernah dengar ceramah mana-mana ustaz ke? Apa agak-agak pendapat? Jawapan. Mengumpat ke tak mengumpat? Okey, baik. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak dianggap mengumpat. Sebab apa tahu? Sebab ayat Quran dan hadis yang saya baca tadi, Nabi sebut saudara. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut tentang saudara engkau. Jadi siapa saudara kita? Saudara kita ialah orang mukmin, sesama Islam, tu saudara kita. Adapun non-Muslim, orang yang tidak Islam, dia bukan saudara kita. Maka menceritakan keburukan orang bukan Islam di belakang-belakang tidak termasuk kategori mengumpat. Ini satu pendapat. Mana dalil dia? Tadi, ayat kita yang baca juga tadi. Yang dibaca oleh Tuan Haji Salahuddin tadi. Okey, tolong baca dia boleh? Ayat kita sekarang. Tuan Faizi tolong baca. Tuan Faizi tolong baca boleh? Boleh Ustaz. 516. Pertama muka surat 516. 516. Okey, ayat 10. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu, damaikanlah antara kedua saudaramu
yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Okey. Terima kasih. Sekejap Tuan Faiz. Jangan alih lagi page ni. Jelas Allah Ta'ala kata. Apa Allah Ta'ala kata? Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jelas? Kemudian, okey, perdamaikanlah antara saudara-saudara. Maksudnya, perdamaikanlah antara mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim. Okey. Muka surat sebelah tadi dah baca. Tolong baca sekali lagi Tuan Faiz ayat 12 surah yang sama ni. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengunjing sebahagian yang lain, mengumpat sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Okey, baik. Jadi, dengar ayat yang, terima kasih Tuan Faizi. Ayat yang 10 Allah kata orang mukmin bersaudara. Bab mengumpat ayat 12, Allah kata, suka tak kamu makan daging saudara kamu? Jadi daging saudara kita siapa dia? Saudara se-Islam, seagama dengan kita. Jadi bila perkataan saudara, maksudnya saudara seagama. Jadi suka tak kita makan daging saudara seagama? Jadi oleh kerana perkataan saudara inilah, maka sebahagian berpendapat mengumpat orang kafir tak termasuk dalam kategori mengumpat. Sebab dia bukan saudara. Kalau tengok hadis yang saya share kat skrin kan, Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda yang bermaksud, kamu tahu tak itu ribah mengumpat? Mereka kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Baginda jawab, engkau menyebut sesuatu mengenai saudaramu. Saudaramu. Saudara kita, siapa saudara kita? Orang yang seagama dengan kita. Kemudian, perkara yang dia tak sukai. Maka ditanya Nabi, okay, bagaimana sekiranya ada pada saudaraku, iaitu saudara Islam kita, apa yang aku katakan? Dua kali saudara kat sini. Saudara bawah dengan saudara atas. Maka bila sebut saudara, orang kafir termasuk tak saudara kita? Tak termasuk saudara kita. Maka mengumpat orang kafir tidak dikira sebagai dosa mengumpat. Ini satu pendapat. Pendapat kedua, tak. Allah Ta'ala sebut saudara tadi, Allah tak masukkan sebaliknya. Allah sebut saudara tadi, lafaz saudara tu tidak dimaksudkan. Lafaz tu hanya lafaz sampingan. Kerana biasa dia orang umpat, dia akan umpat saudara seagama dengan dia. Kebiasaannya. Lafaz saudara tu tidak dimaksudkan sebaliknya. Kemudian, orang-orang yang mengatakan tidak termasuk mengumpat ataupun tidak berdosa mengumpat orang kafir, mereka berdalilkan sebuah hadis. Hadis ni bagus. Hadis mengenai orang bankrupt ke akhirat. Hadis mengenai orang bankrupt ke akhirat. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, kamu tahu tak orang muflis? Atadruna mal muflis? Sahabat jawab, al-muflisu fina man laisa dirhama wala mata. Orang muflis ni orang tak ada dirham, tak ada duit, tak ada barang-barang berharga. Maka Nabi jawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakati. Orang muflis di kalangan umat aku adalah orang yang datang dengan bawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Kat dunia dulu dia cela orang tu, dia tuduh orang tu, dia makan harta benda orang ni, ditumpahkan darah orang tu, dia pukul orang ni. Maka kat akhirat nanti apa berlaku pada dia? Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka dia kena bagi kebaikan dia pada orang yang dizalimi, orang yang dia cela, orang yang dituduh, orang yang dia mumpat. Kena bagi. Kebaikan dia kena bagi pada orang. Katakanlah, kita ngumpat orang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ngumpat orang kafir. Kadang nak tanya tuan-tuan soalan lah ni. Kita ngumpat orang kafir. Jadi ke akhirat nanti pahala semayang kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita kena bagi ke orang kafir. Apa orang kafir terdapat faedah? Pahala semayang kita, pahala puasa kita, pahala zakat bagi ke orang kafir yang sumpah berhala hari-hari. Apa faedah dia dapat? Boleh masuk syurga guna pahala kita? Tak ada faedah je. Hadis ni tak habis lagi. Nabi kata lagi, fa'in faniyat hasanatu.
Kalaulah kebaikan orang tu dah habis, si pengumpat ni kebaikan dia dah habis. Qabla an yuqda ma alayhi, sebelum diselesaikan tuntutan-tuntutan. Ramai lagi orang minta dengan dia pahala sebab dia menzalimi ramai orang. Maka Nabi kata, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Na'udzubillah min zalik. Pahala dia dah kena bagi orang habis dah. Tapi ramai lagi orang yang dia kutuk, dia cela, dia fitnah. Maka dosa orang tu dicampak pada dia. Lalu dia dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau katakanlah kita ngumpat orang kafir tu minta pahala, apa faedah dia dapat? Yang pertama. Yang kedua, dosa orang kafir tu kena bagi kat kita. Apa faedah orang kafir tu dapat? Orang kafir tu tetap tak dapat apa-apa faedah pun sebab dia kafir. Okey? Ini pendapat-pendapat ulama semata-mata. Walau bagaimanapun, okey, kita memilih pendapat lebih berhati-hati. Mengumpat orang kafir juga termasuk dalam dosa. Okey, baik. Itu kita kata humazah dan lumazah. Mengumpat belakang-belakang, mencaci depan-depan, semua dianggap dosa lidah, boleh menyebabkan seseorang tu rugi, muflis, tak selamat ke hari akhirat. Jadi orang yang berjaya, Nabi kata apa? Orang yang berjaya. Nabi kata orang yang berjaya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah cakap yang baik-baik ataupun diam. Baik cakap yang baik, kalau tak nak cakap yang baik, lebih baik kita diam. Termasuk juga dalam dosa lidah, tahu tak apa dia? Berbisik-bisik. Termasuk juga dalam dosa lidah ialah berbisik-bisik. Boleh tak baca? Tolong baca dia, Puan Liza Ali, tolong baca boleh? Puan Liza, tolong baca. Ya, boleh. 97 ayat atas sekali. 97 ayat atas sekali. Boleh tak? Surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan daripada banyak percakapan rahsia mereka kecuali percakapan rahsia daripada orang yang menyuruh orang bersedekah atau membuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Okey, terima kasih Puan Liza. Cuma terjemah Puan Liza percakapan rahsia kan? Dalam bahasa Inggeris terjemah whisper, berbisik. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik ni. Bisik-bisik ni tak bagus. Kecuali orang berbisik-bisik untuk suruh sedekah, suruh amal ma'ruf, ataupun berbisik-bisik untuk memperdamai antara manusia. Itu boleh. Okey, tolong baca dia Puan Maisarah boleh tak Puan Maisarah? Lagi detail. Mungkin perkataan ni lagi tepat terjemah dia berbisik. Surah Al-Mujadalah. Tolong baca Puan Maisarah, Mukhtar boleh? Boleh. Muka surat berapa tu? Muka surat 543, boleh tak? 543. Ayat 9, ayat 10. 543, ayat 9, ayat 10. Okey. Wahai ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahsia, ini terjemah Indonesia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Ayat 10, sesungguhnya perbicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang perbicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ada tak siapa-siapa terjemah dia tulis berbisik? Ada tak terjemah berbisik? Okey, dua-dua terjemah kita, sahabat kita, perbicaraan rahsia. Betul lah, perbicaraan rahsia, tapi lebih pada berbisik-bisik. Ada tak siapa-siapa terjemah dia berbisik? Saya ada, Ustaz. Siapa tu? Saya tu. Tuan Faizi, tolong baca Tuan Faizi. ayat 9 ya. Ya. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan serta perbuatan durhaka kepada Rasulullah.
Dan sebaliknya, berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah, yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihitung amal kamu dan menerima balasan. Okey, terima kasih Tuan Faizi. Puan Masyitah pun berbisik juga rasa saya, Puan Masyitah, betul kan? Okey. Ya, Perbicaraan rahsia. Terima kasih Puan Masyitah. Perbicaraan rahsia ke berbisik ke, semua Allah Ta'ala tak bagi. Tadi mencela, mengutuk depan-depan, kutuk belakang-belakang. Ini berbisik-bisik depan orang yang kita tak suka. Orang yang kita memang nak ngumpat dia, nak mengata dia, kita bisik depan-depan dia. Tak boleh. Ataupun kita berbisik-bisik dengan orang yang kita tak ada niat apa nak ngumpat dia. Tengok saya share hadis pada tuan-tuan ya. Saya cuba share insya-Allah. Hadis mengenai berbisik-bisik. Tengok ni hadis dia, boleh? Nampak kan kat skrin? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nabi kata, "Idza kuntum salasatan." Apabila kamu 3 orang. Fala yatanaja rajulani dunal akhar. Janganlah 2 orang saling berbisik tanpa orang ketiga. Kita jalan 3 orang. A, B dengan C berjalan. A dengan B duk bisik-bisik. C tak dengar apa. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Hatta takhtalitu bin nas. Sampailah kamu bercampur dengan ramai orang. Dah pergi majlis besar-besar, tak apalah kita bisik sama-sama kita 2 orang je, tak apa. Sebab depan kita ada 10 orang yang lain. Sebab apa Nabi kita tak boleh? Fa inna dzalika yuhzinu. Kerana itu akan membuat ia bersedih. Orang yang disisihkan tu bersedih. Berbisik-bisik pun tak boleh. Tak boleh, walaupun A dengan B, bukannya untuk C. A dengan B berbisik-bisik, cerita pasal orang lain. A dengan B berbisik-bisik, cerita pasal benda lain. Cerita pasal kasut baru ke, tempat bercuti ke. Contohlah. C ni duduk tak dengar apa langsung. Maka itu pun termasuk dalam larangan-larangan juga. Masa saya bincang bab ni, guru saya kata apa? Termasuk juga dalam adab ialah 2 orang berbicara dengan bahasa yang orang ketiga tidak memahaminya. Itu pun tak boleh. Contoh saya dengan Tun pandai bahasa Arab, naik satu kereta dengan Tuan Haji Salahuddin. Contohlah, Tuan Haji Salahuddin duduk belakang, saya dengan Tun duduk depan. Saya dengan Tun duduk cakap Arab, bubar. Tuan Haji Salahuddin duduk belakang, tak faham langsung. Saya dengan Tun bukan untuk Tuan Haji Salahuddin, contohlah. Maka tu pun tak boleh. Dari sudut adabnya tak bagus. Kerana apa tak bagus? Kerana perbicaraan saya dengan Tun boleh menyebabkan Tuan Haji Salahuddin terasa hati kecil hati. Ni adab ni. Ni adab. Kita cakap bahasa yang orang ketiga tak tahu. Tapi kalau ramai orang, kita duduk dalam majlis, ramai orang. Bukan 3 orang lah, 10 orang dalam majlis, kita cakap dengan kawan kita bahasa yang orang lain tak tahu, tak apa. Ni adab. Saya ada pengalaman mengajar mu'allaf. Mengajar mu'allaf di Masjid Negeri Shah Alam. Dipanggil PDM, Panel Dakwah Mu'allaf. Satu hari raya, dia orang jemput datang rumah. Hari raya, dia orang jemput saya datang rumah, makan, jamuan hari raya. Masa saya sampai tu, dia orang berbicara bahasa Cina lah, mula-mula. Bila saya duduk dalam majlis tu, maka ketua dia orang bangun. Dia kata apa? Okey, ustaz dah datang, tak boleh cakap Cina lagi, kita cakap bahasa Melayu. Dia orang Cina ramai-ramai, berat bahasa Cina takkan nak ngumpat saya kot, takkan nak kata saya kot. Saya guru Quran dia orang, saya ngajar dia orang Iqra', ngajar dia orang baca Quran, takkan dia kata kat saya kot. Tapi dia orang ubah percakapan, cakap bahasa Melayu. Sebab saya tak faham bahasa dia orang. Itu yang terbaik. Okey, itu yang terbaik. Jadi kalau kita duduk bisik-bisik, walaupun kita tak ngumpat orang ketiga, tapi perbuatan tu Nabi SAW suruh hindari juga. Boleh? Habis ayat 1. Kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan mencela. Disebabkan hadis-hadis ni, maka ulama kata kebanyakan orang Islam masuk neraka kerana kegelinciran lidah dia. Betul tak? Betul. Kat Masjid Surah ada tak orang minum arak? Ada tak orang minum arak Masjid Surah? Tok Imam Tok Bilal berjudi ada tak? Tak ada. Orang nak zina, minum arak, judi tak ada kat masjid. Tapi ngumpat orang ada tak kat masjid? Ada. Imam 1, Imam 2 ngumpat pengerusi. Okey, dia berlaku kat masjid-masjid. Tok Bilal, Tok Siap ngumpat untuk mengerusi. Ini berlaku kat masjid-masjid. Jadi orang yang percaya adalah orang yang menahan lidah dia daripada apa sahaja dosa dan maksiat. Okey, baik, seterusnya masuk ayat 2.
Allazi iaitu orang yang jama'a mengumpulkan, menghimpunkan. Jama'a mengumpulkan ataupun menghimpunkan malan harta. Wa dan addadahu dia menghitung-hitungkannya. Addadahu dia menghitung-hitungkannya, membilang-bilangnya. Dua-dua boleh. Okey. Yahsabu sama ayat 3. Yahsabu dia menyangka. Ataupun dia mengira. Dua-dua boleh. Yahsabu dia menyangka, dia mengira. Dua-dua boleh. Anna bahawasanya malahu harta bendanya. Akhladahu boleh mengekalkannya. Okey. Terjemah akhladahu boleh mengekalkannya. Tuan Haji Rosli tolong terjemahkan. Tuan Haji Rosli boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Ayat 3. Okey. Terus? Dia, manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Rosli. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini turun untuk Walid bin Mughirah. Yang kedua Umayyah bin Khalaf. Kedua-dua mereka ni orang-orang kaya Mekah. Sangat-sangat kaya Mekah. Lalu mereka ni lah yang selalu mengumpat, mengeji, mengutuk Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, baik. Pertama, sebelum kita bincang pasal ayat 2, nak bincang apa relate ayat 1 dengan ayat 2. Sebab apa biasanya manusia senang kutuk orang, senang maki orang, senang mengata orang, senang menghina orang? Sebab kelebihan harta yang Allah bagi pada dia. Orang miskin ni kurang sikit lah nak kutuk orang. Ada juga tapi kurang. Kebanyakan orang yang suka kutuk orang, suka hina orang, suka memalukan orang, orang yang Allah bagi kelebihan dari sudut harta. Orang yang Allah bagi dia kelebihan dari sudut harta, maka dengan sebab harta dia banyak, dia pandang rendah orang lain. Dia tak rasa bersalah pun keluarkan kata-kata keji, kata-kata sinis, kata-kata hina pada orang lagi miskin pada dia. Sebab Allah bagi kelebihan harta pada dia. Tengok surah Al-An'am. Boleh tak surah Al-An'am? Tolong baca tuan, boleh? Surah Al-An'am. Tuan tolong baca. Ni nak cerita orang kaya yang memandang rendah orang miskin. Tengok kata-kata dia macam mana. Muka surat 134 ayat atas sekali. 134 ayat atas sekali. Ayat atas sekali. 353. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Terima kasih tu. Allah kata kami uji sebahagian mereka, Allah buat kaya, sebahagian dia orang miskin. Maka orang kafir yang kaya-kaya ni kata, mereka ni ke orang yang Allah pilih jadi sahabat Nabi? Mereka ni ke orang yang Allah pilih untuk jadi pembawa agama Allah? Pilihlah orang kaya-kaya sikit. Pilihlah orang glamour-glamour sikit. Jadi orang kaya zaman Nabi memandang rendah, menghina orang miskin. Memandang rendah, menghina orang miskin. Bukan sahaja Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi pun mereka pandang hina. Jadi kenapa mereka boleh menghina orang, memandang rendah pada orang? Kerana kelebihan harta yang Allah bagi pada dia. Kelebihan harta yang Allah bagi pada dia membuatkan dia rasa tak apa hina orang. Kita kan kaya. Apa masalah kita hina orang? Dia yang miskin tu nak hina kita apa? Kita cukup segala-galanya. Kawan ramai, duit banyak, tanah banyak. Jadi ayat 2 dengan ayat 1 relate-nya ialah orang yang senang mengata orang, orang yang senang mengumpat orang adalah orang yang Allah bagi kelebihan dari sudut harta benda. Okey. Ayat 2, Allah mencela orang-orang yang mengumpulkan harta dan duk bilang-bilang. Soalan saya, salah ke kumpul harta dan bilang-bilang harta? Salah ke tak salah?
Tak salah. Setiap bulan bilang duit tabung haji dia berapa, ASP berapa, duit dalam bank simpanan nasional dia berapa, setiap bulan duit bilang. Salah ke? Setiap bulan kumpul duit, lepas tu bilang-bilang bulan-bulan. Salah ke tak salah? Tak salah. Yang salahnya ialah orang yang banyak harta dan tak menunaikan hak harta benda. Zakat tak nak bayar, sedekah tak nak, Nabi suruh spend untuk jalan Allah tak nak, tu yang salah. Ada harta banyak tak salah. Yang salahnya adalah ada harta duk bilang, zakat tak nak bayar. Ada harta duk bilang, semayang tak nak. Amal agama tak nak. Satu hari, ada turun satu ayat dalam surah At-Taubah. Boleh tak tengok? Surah At-Taubah. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca boleh tak? Boleh semua buka boleh? Kalau boleh semua buka. Nak cerita pasal ayat ni. Muka surat 192 ayat 34. 192 ayat 34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak Kasim. Ayat tu panjang. Kita tak nak terjemah panjang-panjang. Part kedua iaitu Allah kata, orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah berita gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Maksudnya, dia dapat emas perak, dapat duit lah. Zaman sekarang dapat duit. Dia dah belanja, bagi nafkah isteri, bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar bil-bil, ada lebih lagi. Kalau kita lebih, contoh ada lebih lagi 500, contohlah. Kita simpan 200, 300 kita spend untuk belanja, contoh. Kita spend untuk belanja. Jadi kalau ikut ayat ni, orang yang menyimpan emas perak, tak infak jalan Allah, bagilah mereka azab yang pedih. Kalau ikutkan ayat ni secara literalnya, tak boleh simpan. Betul kan? Lepas bagi kewajipan anak isteri, rumah sewa, kereta, bil-bil, lebih yang kena spend jalan Allah. Lebih spend jalan Allah. Lebih spend jalan Allah. Tak boleh simpan langsung. Tak boleh simpan langsung. Maka macam mana? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila turun ayat ni, sahabat-sahabat jadi takut, jadi terkejut. Alamak, tak boleh simpan harta lah. Nanti kalau simpan harta, Allah bagi azab yang pedih. Kita ni simpan harta. Apa tujuan kita simpan harta? Tujuannya, lepas kita mati nanti, anak-anak kita tak ada meminta-minta. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa niat tujuan kita kumpul harta. Salah satunya apa dia? Salah satunya ialah supaya kalau kita mati nanti, isteri dan anak kita tidak perlu meminta-minta. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebelum dekat-dekat masa dia sakit, dia katakan, Nabi boleh tak dia nak wakaf seluruh harta benda dia? Dia tak boleh, banyak sangat tu. Separuh harta dia nak wakaf. Nabi kata tak boleh, banyak lagi tu. 1/3, Nabi kata 1/3 boleh, tapi itu pun masih lagi banyak. 1/3 boleh, tapi itu pun langsung lagi banyak. Kemudian dia bercakap pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, in taraka waladaka aghniya'a khairum min an tarakahum alatan yatakaffafuna an-nas. Nabi cakap pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalau kau meninggalkan anak-anak kau lepas kau mati dalam keadaan mereka kaya, adalah lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka meminta-minta. Itu hadis Nabi. Jadi kita kumpul harta, apa tujuan dia? Kita kumpul duit dalam bank, simpan duit, melabur lagi, contohlah. Tujuan dia agar kita mati nanti, anak bini kita tak payahlah nak minta jabat zakat seumur setiap bulan. Lagi beratur isi borang lama-lama jabat zakat. Tak tak. Kita kumpul duit supaya lepas kita mati, anak isteri kita boleh hidup dengan duit kita tanpa perlu meminta-minta. Walaupun tak salah minta dengan Baitul Mal, tak salah minta dengan zakat, tapi kita usaha juga agar mereka tak perlu meminta kat tempat-tempat tersebut. Jadi Ibnu Abbas kata, bila turun ayat 34 ni tadi, sahabat rasa tak senang. Kenapa rasa tak senang? Sebab Allah kata, siapa yang simpan harta, tak infak jalan Allah, dapat azab yang pedih. Maka mereka bincang-bincang, maka mereka minta Sayyidina Umar jumpa Nabi, tanya Nabi tentang ayat ni. Maka Ibnu Abbas kata, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Thauban, seorang sahabat Nabi ni nama Thauban.
jumpa Nabi SAW, tanya tentang ayat ni lah, ayat 34 surah Taubah ni. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kami rasa berat tentang ayat ni. Sebab ramai kami kumpul-kumpul harta, okey, niat dia nanti anak-anak muda, anak-anak senang, boleh diwarisi oleh anak-anak. Maka macam mana ayat ni? Boleh kumpul harta ke tak boleh kumpul harta? Harta tu boleh kumpul ke tak boleh kumpul? Maka Nabi SAW jawab. Nabi jawab pada Umar Al-Khattab. Nabi kata, Inna Allah lam yufridiz zakah illa liyutiba biha ma baqiya min amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah mewajibkan zakat, melainkan untuk mensucikan harta yang masih berbaki pada kamu. Itu tujuan dia. Jadi dalam ayat ni pun dah ada point. Boleh ada harta berbaki. Maksudnya lepas kita bayar zakat, kita masih lagi boleh memiliki penyimpan bakinya. Nabi sambung lagi, wa inna ma faradal mawarisa min amwalin tabqa ba'dakum. Hanya sahaja Allah Ta'ala mewariskan faraid, harta-harta peninggalan, ialah daripada harta yang berbaki setelah peninggalan kamu. Di lepas kita mati, kita ada harta. Kita salah ke tak salah? Tak salah. Sebab harta yang kita tinggal lepas kita mati, Allah Ta'ala fardukan sebagai faraid. Jadi tak berdosa pun kalau kita sebelum mati, kita simpan duit banyak dalam tabung haji. Simpan duit banyak dalam ASB. Tak berdosa pun simpan duit. Mendengar jawapan itu, Umar dan sahabat gembira sangat. Sebab dia dah dengar jawapan pada Nabi, boleh kumpul harta asalkan bayar zakat. Asalkan bayar zakat. Kemudian Nabi cakap pada Umar radhiyallahu anhu. Nabi kata, ala ukhbiruka bi khairi ma yuknas. Nak tahu tak harta terbaik? Nak tahu tak harta yang paling baik yang untuk kamu memilikinya? Maka Nabi jawab, al-mar'atus salihah, isteri yang salihah, isteri yang baik. Allati idza nazara ilaiha sarratuhu. Isteri yang baik ialah isteri yang menyenangkan suami. Bila suami balik, tengok. Bila suami sebalik, dia sambut dengan menyenangkan hati suami. Wa idza amaraha ata'athu. Apabila suami suruh, dia pasti akan mentaatinya, menurutinya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila suami dia tak ada bersama dia, travel ke di mana-mana ke, hafizathu, dia menjaga dirinya dan juga kehormatannya. Jadi ini jawapan Nabi SAW tentang boleh ke tak boleh simpan harta. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu balik jumpa sahabat-sahabat lain cakap tentang ni, maka anak dia Abdullah bin Umar berkata, aku tak kisah pun kalau aku ada harta sebanyak gunung Uhud. Aku ada memiliki emas setinggi gunung Uhud, aku tak kisah pun. Asalkan aku menunaikan hak-haknya. Apa dia hak-hak harta? Bayar zakat. Jadi, menurut pendapat Ibnu Umar dan juga Umar radhiyallahu anhu, boleh ke tak boleh ada harta? Boleh. Ada harta tak ada masalah. Kumpullah banyak mana pun, dalam tabung haji, dalam ASB, bawah bantal, dalam selimut, kumpullah tak ada masalah pun. Asalkan zakatnya kita tunaikan. Hak-hak harta kita tunaikan. Boleh? Okey, baik. Itu satu. Yang kedua, apa dia? Asalkan harta tersebut tidak membuat kita menjadi orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang bila dia kaya, bila dia banyak harta, dia tak rasa bersalah pun. Dia tidak rasa berdosa pun untuk mengumpat, mencela, memaki, memandang rendah orang lain. Ini yang salah. Kaya tak salah. Yang salahnya ialah bila dia kaya, dia rasa dia hebat pada orang. Dia rasa duit dia banyak, dia boleh cakap apa saja pada orang. Alah, orang kaya tu kita kutuk dia, kita pindah dia, dia kan ada duit nak saman kita. Kalau dia ada duit nak saman kita, kita bayar lawyer lagi mahal pada lawyer dia. Contohlah. Ni orang kaya punya kesombongan. Tu yang Allah tak suka. Orang macam ni lah yang Allah Ta'ala kata, tengok surah Syura boleh. Puan Izawani tolong baca surah Syura. Page 468. Ya, sorry, bukan 468. Maafkan saya. 4 surah Syura. Okey. 486. Bukanlah surah 486 ayat 27. 486 ayat 27. Tolong baca Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau Allah melapangkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menurunkan rezekinya itu
menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan dengan mendalam akan segala keadaan hambanya lagi maha melihat. Ni peringatan untuk kita yang rezeki tak banyak mana sangat. Allah bagi cukup-cukup makan. Kena segera baik pada Allah. Mungkin Allah tak bagi aku banyak harta, takut melampau kat muka bumi. Kalau Allah meluaskan rezeki pada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampau di muka bumi. Salah satu contoh melampau apa dia? Tadilah memandang rendah orang miskin, memandang rendah orang yang kurang harta, nak cakap apa saja, nak kutuk apa saja, nak maki apa saja, semua boleh. Sebab apa? Aku lagi banyak harta pada dia. Ni yang Allah Ta'ala tak suka. Ini yang Allah Ta'ala tak suka. Boleh? Yang kedua. Yang ketiga, orang yang kumpul harta yang Allah Ta'ala marah ialah orang yang tak ingat akhirat langsung. Dia merasakan harta dia lah yang akan mengekalkan dia dalam kebahagiaan selama-lamanya. Ayat 3 tadi lah. Dia merasakan harta benda dia lah yang akan mengekalkan dia dalam kemewahan selama-lamanya. Maksudnya, dia kumpul harta seolah-olah tak ada akhirat bagi dia. Ni Allah Ta'ala marah. Dia Alhamdulillah tak kutuk orang. Dia Alhamdulillah tak buat jahat, tak buat dosa maksiat. Dia tak mengata orang, tak pandang rendah orang miskin. Okey, zakat dia bayar. Tapi dalam masa yang sama, dia merasakan tak perlu semayang lagi, tak perlu buat kebaikan lain lagi sebab aku banyak harta. Jadi seolah-olah dia takkan mati. Seolah-olah dia takkan dibangkitkan balik. Harta dia telah menyebabkan dia lupa yang dia nanti akan menghadap Allah Ta'ala dan dia tak prepare langsung untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik, saya lupa. Dalam ayat kita sekarang, ada perkataan ad-dadah. Menghitung, mengira. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan hitung dan kira. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan hitung dan kira. Satu ad-dadah. Ad-dadah, mengira. Okey, bilangan, kiraan. Ada satu zikir Nabi ajar, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih ni, adada, mengira. Kira, hitung, bilang, semua bolehlah ad-dadah. Satu lagi ahsa. Ahsa pun kira juga. Adada kira, ahsa pun kira. Apa beza dia? Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Salahuddin. Semua buka kalau boleh. Semua buka surah Maryam. Boleh tak surah Maryam? Boleh. Ni nak cerita dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa Arab. Ada beza antara adada dengan ahsa. Apa beza dia? Tengok muka surat 311. 311 ayat 93, 94. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan yang akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Okey, baik. Nampak tak dua-dua perkataan tu? Ad-dada dengan ahsa. Okey. Ad-dada ni dia buang satu dal lah. Adda. Dialah yang telah menghitung jumlah mereka dan menghitung bilangan mereka dengan teliti. Apa beza dia? Ad-dada ni adalah bilangan secara kasar. Bilangan secara kasar. B itu bilangan secara kasar. Ni ad-dada. Adapun ahsa ni bilang dengan terperinci. Bilang dengan terperinci. Awak makan nasi banyak mana ini? 2 pinggan. Tu dipanggil ad-dada. Awak makan nasi banyak mana ini? 3,126 biji nasi. Tu ahsa. Boleh? Awak makan nasi banyak mana ini? 2 pinggan. Tu dipanggil ad-dada. Awak makan nasi banyak mana ini? 3,126 biji nasi. Itu dipanggil ahsa. Allah Ta'ala dua-dua boleh. Nak kira secara kasar pun Allah Ta'ala boleh. Nak kira secara terperinci satu persatu pun Allah Ta'ala boleh juga. Sebab tu nikmat Allah kita boleh kira tak? Ada yang boleh kira, ada tak boleh kira. Nikmat Allah yang kita boleh kira yang atas ni, yang besar-besar. Yang tak boleh kira ni, ahsa yang kecil-kecil. Tengok dalil dia, boleh tak surah An-Nahl? Tolong baca boleh surah An-Nahl. Puan Masyitah tolong baca surah An-Nahli boleh? Baik Ustaz.
Semua tengok boleh surah An-Nahl, perkataan adda ada, perkataan ahsa ada. Muka surat 269. Ustaz-ustaz kalau ceramah mesti guna ayat ni. Ustaz-ustaz yang berceramah mesti akan baca ayat ni lah, nak cerita pasal nikmat. Muka surat 269 ayat yang ke-18. Tolong baca. Okey, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan menentukan jumlahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita boleh bilang berapa guni beras kita dah beli. Betul kan? Bulan sebelah ni anak saya makan banyak sikit. Banyak kelas online tak pergi sekolah, jadi bulan sebelah ni 3 guni beras saya beli. Boleh bilang tak? Tak ada masalah, 3 guni beras. Boleh tak saya nak bilang? Ada orang tanya saya, Ustaz, bulan sebelah ni banyak berapa biji nasi Ustaz sekeluarga makan? Tak ada buat kerja lain lah. Saya duk bilang beras dalam rumah. 3-4 hari tak bilang lagi. Jadi bilang sebiji-sebiji tu namanya ahsa. Itu beza bahasa Arab. Bilang satu-satu, bilang secara kasar dipanggil ad-dada. Orang tanya saya, Ustaz berapa umur? 35 tahun, 2 bulan, 1 minggu, 3 hari, 4 jam, 13 minit, 12 saat. Tu namanya ahsa. Tak ada orang jawab macam tu. Boleh? Tak ada orang rajin nak jawab macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ke akhirat nanti, amalan-amalan kebaikan kita, saya nak tanya tuan-tuan lah, ke akhirat nanti, amalan-amalan kebaikan kita Allah kira guna ad-dada ke guna ahsa? Allah guna ad-dada ke guna ahsa? Ahsa. Yes. Ada 3 orang jawab ahsa. Alhamdulillah. Setiap amalan kebaikan kita walaupun kecil sikit, Allah kira sebagai ahsa. Tengok page 299 boleh? 299. Ada perkataan tu ayat 49. 299 ayat 49. Saya baca ayatnya boleh? Awdi'al kitab, muka surat 299 ayat 49. Awdi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nampak ahsaha? Tuan Faizin, Puan Noli ada? Ada, tak ada malam ni. Dia tak ada malam ni. Tuan Faizin tolong baca Tuan Faizin. Page 299 ayat 49. 49 ya. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Terima kasih Tuan Faizi. Apa poin saya? Tercatat semuanya tu. Ahsaha maknanya kecil-kecil punya kebaikan pun semua Allah kira juga. Senyum kat kawan se-office, senyum. Kita kata senyum tak ada apa pun. Okey? Tapi di sisi Allah, senyum kita tu pun Allah Ta'ala kira sebagai kebaikan. Jadi, dalam ayat kita sekarang, saya nak cerita bahawasanya kumpul harta tak salah. Yang salahnya ialah memandang rendah orang lain. Satu. Yang kedua, tidak menunaikan hak harta, tak bayar zakat. Yang kedua. Yang ketiga ialah harta yang dia ada menyebabkan dia lupa yang dia ada akhirat. Dia lupa yang dia ada dibangkitkan yang dia akan dibangkitkan ke akhirat nanti. Itu yang salah. Itu yang salah. Boleh? Ada setengah orang masa dia miskin, dia kata aku ni kalau Allah bagi kaya mesti aku sedekah banyak-banyak. Aku ni kalau Allah bagi kaya mesti aku dah tak sibuk benda lain dah, sibuk sembahyang dah kaya dah. Ada seorang sahabat Nabi, masa dia miskin disuruh Nabi doakan kat dia. Disuruh Nabi doakan kat dia. Nabi pun kata bahaya kaya-kaya. Tak ada suruh Nabi doa juga. Akhirnya Nabi doa kat dia. Lepas Nabi doa kat dia, apa jadi? Semayang dah tak ada, kedekut pun kedekut, zakat pun tak bayar. Tengok buku surat 199 boleh?
Tolong baca Puan Rafidah Abdul Ghani. Tolong baca Puan Rafidah boleh? Surah apa Ustaz? 199 Surah, ayat 75-76. 75-76. surah apa Ustaz? Maka surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Sekejap. Puan tak guna Quran biasa ke? Puan guna Ah, Puan guna telefon Saya pakai tafsir. Pakai? Tafsir. Boleh, tak ada masalah. Surah At-Taubah, muka surat 199 ayat 75-76. Tolong baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurnia-Nya, tentulah kami akan bersedekah dan tentulah kami akan menjadi dari orang-orang yang soleh. 76. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu serta mereka membelakangkan janjinya dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Terima kasih Puan. Jadi poin dia nak beritahu apa kita? Jangan tunggu kaya dulu baru nak jadi soleh. Jangan tunggu kaya dulu baru nak sedekah. Takut-takut kaya, soleh tak ada, sedekah pun tak ada. Sekarang apa yang Allah bagi pada kita, kita jadilah orang yang sesoleh mungkin sekadar mampu kita. Kita sedekahlah sebaik mungkin sekadar mampu kita. Tak perlulah ya Allah kalau kaya nanti kalau usaha tak ada masalah. Usaha nak jadi kaya tak ada masalah. Tapi jangan tunggu kaya baru nak jadi orang soleh. Jangan tunggu kaya baru nak jadi kaki sedekah. Okey, baik. Jadi orang yang tak jaga mulut, satu. Dan orang yang tertipu dengan harta benda, dua. Apa berlaku pada mereka? Allah Ta'ala akan campak mereka dalam neraka utamah. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Boleh? Di minggu depan 17 hari bulan. Minggu depan 17 hari bulan kelas ada macam biasa. Minggu satu lagi 25 hari bulan kita cuti boleh. 25 hari bulan. Minggu depan 17 kelas macam biasa. 24 ke 25. Hari Jumaat satu lagi tu kita cuti lah. So next week kelas ada. Satu lagi tu kita cuti. Boleh? Saya ada urusan kat Perak. Kita cuti lah insya-Allah. Boleh? Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan.